Salam sejahtera bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi 30 September. Pendekatan perancangan ekonomi di negeri ini perlu diubah mengikut Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menegaskan ini berikutan daripada pendekatan yang digunakan sebelum ini tidak sesuai dan lama bagi membangunkan ekonomi negeri berasaskan sumber dan keunikan sedia ada. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan media berkaitan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin lepas. Disebabkan kita ini saiz yang besar dan juga struktur ekonomi kita berlainan dengan Semenanjung. Kita adalah berasas kepada sumber dan juga keunikan yang ada pada kita. Jadi approach-nya, economic approach has to be different. Jadi sebab itulah saya kata ia ada hubung kait dengan MA63 kerana MA63 mengatakan dia ada tiga wilayah. Sebabnya dululah Semenanjung Malaysia atau Persatuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Katanya mengikut MA63, perancangan ekonomi hendaklah berasaskan kepada wilayah Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Sementara itu, bagi Sarawak, pendekatan ekonominya harus berbeza sesuai dengan keadaan geografinya yang besar selain mempunyai struktur ekonomi berlainan dengan Semenanjung Malaysia. Pada pembentangan RMK-12, Perdana Menteri memberi komitmen untuk menyelesaikan isu berhubung tuntutan kedua negeri iaitu Sarawak dan Sabah dalam MA63. Menerusi rancangan 5 tahun itu yang bermula tahun ini, fokus ke-7 RMK-12 adalah usaha melonjakkan pembangunan Sabah dan Sarawak serta negeri-negeri kurang membangun dengan penyediaan infrastruktur asas kawal selia gas dan elektrik serta aspek pendigitalan dan keselamatan. Fokus tersebut bermatlamat untuk mempercepatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar serta mengurangkan kadar kemiskinan terutama di Sabah, Kelantan dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, tumpuan bagi aspek pembangunan untuk penduduk di Sarawak seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 diharap dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu pengumuman tersebut juga selari dengan pengumuman Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam Strategi Pembangunan 2030 pasca COVID-19 pada Julai lepas. Keutamaan kita adalah untuk memastikan bahawa penyaliran ataupun perkhidmatan asas seperti utility kita, iaitu bekalan elektrik 24 jam dan bekalan air bersih disediakan ke setiap isi rumah menjelang tahun 2025. Disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menyediakan bajet ataupun menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk negeri Sarawak. Jelasnya kerajaan Sarawak turut komited dengan memberi beberapa tumpuan kepada beberapa aspek pembangunan negeri ini, antaranya kemudahan bekalan air dan pembinaan lebuh raya pesisir supaya mempercepatkan pembangunan fizikal. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Santubong, Kuching selepas diminta mengulas mengenai pembentangan RMK-12 oleh Perdana Menteri pada Isnin lepas. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan menggariskan prosedur operasi standard SOP terperinci untuk aktiviti pelancongan domestik susulan peralihan seluruh negeri Sarawak ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa esok. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu SOP berkenaan membabitkan langkah-langkah sebelum, semasa dan selepas melancong. Jelasnya sebelum melancong mereka perlu mendapatkan permit polis bagi tujuan pelancongan rentas negeri atau daerah serta mendapatkan kelulusan Enter Sarawak bagi pelancongan rentas negeri. Mereka yang berhasrat untuk melancong juga diwajibkan menerima vaksinasi lengkap manakala kanak-kanak berumur 17 tahun ke bawah yang belum divaksinasi mesti bersama ibu bapa mereka yang telah lengkap vaksinasi sepanjang masa. Ujar beliau lagi, semasa melancong pula, para pelancong perlu memantau tahap kesihatan diri dan keluarga
keluarga dengan melakukan pemeriksaan suhu badan termasuk peka dengan simptom COVID-19. Sementara itu, selepas melancong, mereka perlu mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat sekiranya mempunyai gejala COVID-19 serta memaklumkan kepada agensi pelancongan atau penyedia perkhidmatan bagi membolehkan tindakan bersesuaian diambil. Dato' Abdul Karim menyatakan demikian dalam sidang media berkenaan pembukaan pelancongan domestik di Kuching semalam. Sementara itu, frekuensi penerbangan ke Sarawak akan ditambah mulai esok selepas persetujuan dicapai antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM. Menurut Menteri Pengangkutan Dato' Lee Kim Shin, beberapa perkara telah dibincangkan termasuk pematuhan prosedur operasi standard SOP dengan kebenaran baharu ini. Jelasnya, MEFCOM akan meneliti perincian jadual frekuensi penerbangan kerana melibatkan keperluan teknikal lain seperti tenaga kerja, mobilisasi pesawat dan hubungan penerbangan. Pihak MEFCOM turut diminta supaya mempertimbangkan selang waktu 90 minit antara penerbangan dari luar Sarawak agar tidak menyebabkan kesesakan di lapangan terbang bagi memberi masa yang cukup untuk petugas kesihatan dan kaki tangan imigresen. Ujar beliau lagi, hasil perbincangan memutuskan bahawa peningkatan penerbangan akan dilakukan secara beransur-ansur dengan kapasiti 100% termasuk membabitkan jumlah penerbangan mingguan bergantung pada jumlah maksimum yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Dengan kekerapan dan penjadualan penerbangan baru ini, juga penting selari dengan pembukaan sekolah, kolej dan universiti bermula Oktober ini. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan semua pihak termasuk pelancong untuk terus mematuhi SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 walaupun banyak sektor mula dibuka di seluruh negara. Bantuan geran projek kecil luar bandar MRP yang berjumlah RM700,000 diagihkan kepada 40 penerima di kawasan Bintulu bagi pelaksanaan pembangunan material rumah panjang selain program keusahawanan dan penganjuran aktiviti yang bertujuan memberikan manfaat kepada rakyat. Menteri Utiliti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenah, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, geran MRP itu perlu diagihkan segera bagi mengelak tamat tempoh yang pasti akan menyukarkan proses menyusun atur semula pengagihannya. Beliau dalam pada itu turut memberitahu setiap penerima MRP juga perlu membuat laporan kepada setiausahanya terutama berkaitan program penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS. Terutamanya yang penerima PPRMS mesti selesaikan kerana kita masih ada dana itu tersebut. Kalau belum selesai yang dah diberikan ini, kita tak boleh memohon dana tersebut. Orang lain yang perlukan tidak dapat kita laksanakan. Ini penting kerana tahun 2020 we miss out because tak habis. Yang diberikan tidak habis. Jadi saya harap tolong habiskan dan kalau boleh simple kerja, ambil gambar, berikan kepada Tuan Thaddeus supaya beliau boleh memohon kepada EPU atau ICU supaya dapat berikan EPU untuk memberikan dana kepada kita sebab banyak lagi yang perlu memohon. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyerahan geran MRP di Bintulu. Pada majlis tersebut, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Dun Kemenah, Biro Wanita serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru ialah antara penerima geran berkenaan. Isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib yang juga pengerusi Yayasan Ragat melahirkan keprihatinan terhadap program pemberian vaksin kepada para pelajar. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Astana Negeri, Toh Puan Dato' Patinggi Ragat berkata, keprihatinan tersebut diterjemahkan menerusi pelaksanaan program pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Kebangsaan SK Matangjaya di Kuching. Ia merupakan kolaborasi antara Yayasan Ragat bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sarawak. Beliau memberitahu yayasan berkenaan menyokong program tersebut dan berbesar hati bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia serta LPPKN untuk menjadi sebahagian daripada program penting terbabit. Ia selari dengan teras utama Yayasan Ragat yang memberi fokus kepada pembangunan belia.
Program vaksinasi yang dikendalikan oleh sebuah pusat perubatan swasta itu melibatkan pemberian vaksin kepada lebih 600 orang pelajar berusia 12 tahun dari 6 buah sekolah rendah iaitu SK Matanjaya, SK Siol Kanan, SK Petrajaya, SK Gita, SK Tan Sri Dr. Sulaiman Daud serta SK Astana. Beliau turut turun padang meluangkan masa meninjau proses pemberian vaksin berkenaan semalam. Sementara itu, Toh Puan Dato' Patinggi Ragat juga berkata yayasan tersebut bukan sahaja berhasrat untuk berkolaborasi menganjurkan program vaksinasi sedemikian tetapi juga program kesihatan dan perkhidmatan kesuburan dengan kerjasama LPPKN yang boleh memanfaatkan kumpulan sasaran. Jumlah jangkitan harian akibat COVID-19 di Sarawak semalam adalah sebanyak 2,967 menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 207,137 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media hariannya memaklumkan Kuching masih mengatasi daerah lain dengan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 759 kes, diikuti Miri 307, Sibu 295, Serian dan Bau masing-masing merekodkan sejumlah 198 kes. Dalam kenyataan JPBN semalam juga 2,954 kes melibatkan kategori klinikal 1 dan 2 serta 13 kes melibatkan kategori klinikal 3, 4 dan 5. JPBN juga memaklumkan terdapat 26 kematian dilaporkan iaitu dari 19 hingga 28 September melibatkan 15 wanita dan 11 lelaki dalam lingkungan usia 44 hingga 88 tahun. Satu kluster baru disediakan iaitu kluster Giam Kuching melibatkan kluster komuniti di sebuah perkampungan di Jalan Puncak Borneo, Kuching. Sementara itu, satu kluster disediakan tamat iaitu kluster DJ Selangau dan 115 kluster masih aktif di seluruh negeri. Manakala 10 lokaliti melibatkan beberapa rumah panjang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, antaranya Rumah Edwin Macha, Sungai Besai, Rumah Gilbert Malina, Tanjung Bijat dan Rumah Alin Bergumbang. Selain itu lagi 35 lokaliti disediakan tamat PKPD. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara, formula untuk kembali kepada kehidupan normal ialah komitmen semua pihak mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan. Jaga diri, jaga semua. Saya DB Mendapadan, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.